Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan sofa putih. Warnanya putih supaya kita boleh sampaikan apa juga cita rasa warna kita. Dan ikut cita rasa anda sendiri. Tidak kira warna apa dan pendirian politik anda. Soalan politik juga boleh ditanyakan dan ditangani oleh kedua-dua tokoh ini. Dan bagaimana Abang Sabri? Kelantan, tukar ke tak tukar? Ini kalilah atau lain kalilah? Saya sekaligus saya tahu pendirian politik dia. Di sofa putih kita bongkar kesemuanya, tidak apa yang boleh dirahsiakan, insya-Allah. Ialah merupakan satu bual bicara yang tidak ada bentuk dan tidak ada struktur kerana eranya adalah zaman pasca moden. Tetamu-tetamu bukan semata-mata akan menangani soalan, bahkan mereka juga mungkin bertanyakan soalan dan berambat di sekeliling gerai ini seperti mana yang berlaku sewaktu bersama dengan Abang Khalid dan juga Pak Agi baru-baru ini. Ia tidak ada bentuk. Kerana itu hanya sofa putih saja boleh menangani tokoh dua nama besar ni, Uwe dan juga Sabri Yunus pada petang ini. Silakan bang, tolong tapi tajuknya ni menarik. Pembikinan filem Melayu berasaskan karya sastra barat. Ini bercakap tentang hanyut. Sastra barat. Sastra barat. Hanyut dan kaki bakar. Yeah. Jadi kenapa sastra barat yang Uwe tangani? Johor mungkin salah satu usaha sastra tempatan. Apa yang cuba dibentangkan dalam kertas ini agaknya? Tidak perlu kita rujuk kertasnya, tapi inti utamanya apa? Cakap di mikrofon bang. Setiap pengarah filem kan pada awalnya mesti juga pembaca kan. Jadi saya juga membaca bukunya dan buku-buku saya baca tu saya cuba lebih daripada terdapat daripada dalam masyarakat saya ataupun kampung saya kan. Jadi ada beberapa buku abang cakap rapat sikit bang. Buku-buku yang ada yang saya senang adalah ada yang ditulis oleh orang luar. Jadi yang saya suka kan. Okey. Jadi saya yakin abang Uwe baca banyak buku, tapi kenapa naskah Kaki Bakar, Hanyut, Johor misalnya yang diadaptasi ke filem? Jiwa saya besar kan. Saya cuba saya pembacaan saya hanya bukan hanya di sini mungkin. Saya mungkin agak terdedah sedikit di sebelah barat ke timur ke. Jadi dua naskah ni saya tertarik bila saya baca dulu lah masa 15 tahun dulu kan. Jadi jadi saya rasa saya ingin bercerita melalui filem. Karya pastinya berapa tahun tu rasa hangat dalam jiwa berdebar-debar nak menjadikan filem. Betul. Abang Sabri, Abang Sabri bagaimana? Karya sastra Malaysia barangkali yang difilmkan, pengalaman dalam Johor saya rasa. Saya rasa saya bertuah. Saya ni antara orang yang bertuah kerana saya bekerja dengan orang yang besar kan, orang-orang yang cuba mengangkat karya sastra kepada karya mereka. Teater pertama saya terlibat adaptasi novel Hari-Hari Terakhir Seorang Seniman, Johan Jaafar yang buat, dan selepas itu novel Salina ke teater, daripada cerpen Rumah Kedai Jalan Selada ke teater, dan saya terlibat dengan Uwe Johor. Jadi hampir kebanyakan penglibatan saya adalah hasil karya sastra yang diadaptasi. Okey. Wangi jadi saksi, teater dengan Uwe juga. Jadi akhirnya saya lebih berminat atau lebih cenderung untuk bekerja atau membuat kerja dengan karya-karya yang adaptasi. Di mana akhirnya saya adaptasi Hari-Hari Terakhir Seniman daripada novel, daripada teater kepada sebuah telefilm. Mana yang lebih menyeronokkan? Karut komedia ataupun karya sastra filem ni? Karut komedia tu bak kata Uwe pernah cakap dengan saya satu ketika dulu. Alam komedi adalah alam geletek-geletek sahaja, sekadar geletek dalam hidup kau lebih sesuai. Gitu lah. Uwe pernah cakap dengan saya. Tapi saya tak pasti karut komedia belum menangani karya sastra dalam. Mungkin ada batu belah batu bertangkup. Sekali ada. Ada. Kita cuba juga bawa banyak cerita-cerita sekitar kita, cerita-cerita sastra, cerita-cerita mitos kita ke dalam komedi kita. Saya rasa itu pun satu eksperimen yang dan menarik kerana ia menggeletik sambil memberikan kandungan. Silakan Abang Wi. Pada saya tiap-tiap sastra yang hebat, apa naskah jugalah dalam dunia ni, daripada zaman Yunani sampai sekarang, even mungkin
nak cakap Quran takut kan. Mesti ada sense of humor dia. Okey. Tiap-tiap naskah mesti ada kelakar dia kan. Kalau tidak ada naskah yang Tidak ada. tidak ada sense of humor. Dalam Hanyut ada sense of humor? Harus kan. Dia dengan ada Humor bagi Uwe bagaimana? Ketawa berdekah-dekah, rasa geli sikit-sikit? humor kan banyak jenis kan. Ada yang gelak yang berguling-guling ada gitu. ada yang kita senyum tapi dalam kan. Jadi dia banyak jenis humor tapi dia membuat kita rasa senang sedikit kan. Okey. Ya. Mungkin ada humor yang kalau sesuatu yang humorous, reaksi Uwe terhadap itu bagaimana? Humor yang Senyum? gelap pun ada juga kan. Ada. Humor yang menakutkan. Oh, okey. Kan. Banyak humor kan. Tapi Ya, Abang Uwe seorang yang humor. Ya. So, itu orang yang humorous tapi itu. humor ni mesti ada mangsa dia kan. Okey. Kalau tak ada mangsa dia tak boleh. Okey. Komedi mesti ada mangsa dia. Okey. Kalau awal-awal dulu kalau orang nak duduk tertarik bangku terjatuh dia Slapstick lah tu. dia sakit kan tapi Ya. itu humor dia jadi mangsa dia mesti ada. Okey. Saya cukup setuju. Paling tidak seorang komedi tu dia memangsakan diri dia sendiri. Okey. Okey. Saya suka apabila itu falsafah yang diperkenalkan. Artinya ada ilmu juga di sebalik komedi yang dibawakan. Kita bersama Sabri Yunus dan Uwe, anda boleh bertanya apa saja. Tema kita melihat bagaimana elemen sastra dalam filem kerana kita tahu kedua-dua tokoh ini pelakon pengarahnya sudah punya pengalaman di dalam mengadaptasikan karya sastra. Mutakhir ini adalah Hanyut saya kira. Ini yang hitung terakhir ya. Karya Uwe sendiri dan bahkan Sabri juga di dalam lakonannya dalam Jawa itu mengangkat sastra karya sebegitu. Jadi anda boleh tanya apa saja, mikrofon kami sediakan kalau ingin bertanya soalan. Di dalam karya mengadaptasi Abang Uwe ya, selalunya ada limitasi, ada kekangannya tersendiri. Hasil karya sastra dimuatkan dalam filem. Ada orang rasa membaca naskahnya lebih seronok, lebih kreatif, imajinatif berbanding melihat filemnya. Bagaimana Uwe menjembatani dia kekangan-kekangan itu? Kerja saya seorang pembikin filem dan kerja saya kalau nak potong terus kan, kerja saya adalah mencari bahan dan sama ada daripada pantun, daripada gambar, daripada apa tu, gosip ataupun daripada apa-apa saja kan, daripada satu objek katakan itu semua bahan-bahan mentah kan, dan salah satu bahan mentah itu adalah buku. Okey. Dan tetapi kerja saya bukan untuk memfilmkan buku itu. Okey. Kerja saya bukan memfilmkan ayat-ayat dia. Sebab saya tadi nak tanya anda, kalau saya katakan adakah berdosa kalau saya kata filem bukan sastra. Okey. Filem kan. Dia sastra tu dia dah wujud Lain. dah sendiri dah. Jadi malang kalau seorang pembikin filem kalau dia tidak curang pada buku itu. Masalahnya saya tengok kebanyakannya ini masalah saya lah. Ya. Bila kalau saya nak adaptasikan satu buku tu kepada filem, tapi saya takut dengan filem itu. Dengan buku itu. Itu saya rasa itu satu buku yang saya tak usik. Okey. Saya percaya kepada kecurangan berkreatif. Okey. Saya tak percaya kepada setia kepada buku. Ketakutan itu timbul sebab apa? Takut disalahertikan atau Kan? ditolak? Sebab orang takut pada pengarang dia, Okey. takut pada buku dia, pada bahan dia. Jadi kalau anda ada perasaan tu, jangan usik buku tu. Okey. Sebab jadi macam buku-buku yang tangani adalah macam buku William Faulkner, antara penulis yang paling hebat pada saya lah kan. Antara dia, Joyce dengan Conrad tu sangat tinggi lah kan. Jadi itu pun saya tak setia pada dia. Saya hinggakan saya tukar tajuk dia kan. Okey. Jadi semasa saya baru ni di Dubai, ada seorang American tanya, dia kata, kamu tukar banyak dia, kamu ataupun kamu deconstructkan banyak, dan apa pendapat tanggapan, your take on that thing, Saya cakap macam ni lah, kalau saya jumpa Encik Conrad ni,
Okey. Joseph Conrad ni, saya akan beritahu dia macam ni lah. Ya. Maaf saya Cik Conrad, sekarang inilah cerita saya dah. Okey. Kerja kau dah habis dah. Okay. Kalau dia nak baca buku kau pergi library lah. Ya. Okey. Ya, kalau dia tak puas hati dengan kerja saya suruhkan pergi library ambil buku tu baca. Okey. Pergi ke buku library cari Raja Osman Jalan. Okay. Raja Osman Jalan. Jadi kalau dia setia. Ya, sepatutnya dia tak marah. Dia begitu. dia yang patut kita harus setia bukan pada buku, pada isteri lah kan. Okey. Kalau boleh kan. Kalau boleh ada conditional di sini. Patutnya kita setia pada isteri kalau boleh. Okey. Saya akan berbalik kepada Abang Uwais ketika nanti sebab ada soalan susulan. Tapi Abang Sabri ya, di dalam melakonkan bahan daripada sastra itu yang diadaptasi, baik pementasan, baik filem, saya tak pasti kaedah pelakon-pelakon lakukan, bahkan mungkin kaedah yang Abang Sabri sendiri lakukan. Adakah perlu dihadam dulu naskah itu ataupun hanya bergantung pada skrip yang sudah disediakan? Sementelahan pula kalau seperti pengarah Uwe ni, dia pula tidak setia kepada banyak dekonstruksi yang dilakukan. Jadi bagaimana penghayatan itu timbul? Kalaulah pengarah atau penulis itu dah tak setia, apa lagi maknanya kita nak setia? Okey. Sebagai pelakon. Follow the boss. Dia follow the boss. Okey. Jangan silap faham. Ha. Saya cakap tak, sebelum kesetiaan tu ada, yang harus paling ada pada si pengkarya yang kedua ni, pada pengkarya pertama tu adalah dia tidak boleh hilang niat penulis itu. Okey. Dia bentuk je lain. Okey. Jadi saya bukan nak filmkan ayat-ayat dia. Ya, semangat lah. Intinya. Okey. Semangat dia. Itu tak hilang. Okey. Nah, jadi Abang saya Sabri selalunya saya akan cuba baca kedua. Okey. Yang pertama saya akan baca novel. Saya akan memahami secara keseluruhan. Okey. Dan peringkat kedua saya cuba masuk dalam peringkat kedua, peringkat yang disediakan oleh penulis atau pengarah. Jadi dengan secara tak langsung saya harus melupakan apa yang asal, tetapi melupakan dalam konteks sudah ada sebagai pelakon ada tanggapan saya sendiri tentang watak-watak di dalamnya. Okey ya. Sebab macam mana pun kita pegang pada watak yang sedia asal, sekiranya watak itu telah diubah oleh penulis baru atau pengarah kita. Jadi kita harus akur kepada yang baru. Akur. Dia dah kata tadi dia follow. Aku tunggu ayat betul dia akur. Okey. Sabri dah sebut tadi. Dia kata dia kalau pengarahnya sudah tidak setia, jadi dia kata dia ikut bos je. Okey. Tak, sebab sebagai pelakon, walaupun 1000 penonton di depan kita memuji kita kata bagus. Bagus. Kalau di belakang pentas pengarah kata kau macam taik malam ni, adalah taik dah kita. Okey. Jadi kena akur pada penonton pula. Kita bekerja dengan pengarah. Tapi banyak-banyak karya yang diadaptasikan dan penglibatan Abang Sabri dalamnya. Mana yang paling hangat rasa dalam? Okey, saya sampai hari ini saya rasa Joro yang we adaptasi. Bukan kerana sebab we ada sini. Bukan kerana we, bukan kerana ada Wak Khalid. Ada tak ada pun itu juga yang saya cakap di mana-mana pun. Okey. Sebab yang pertama latar cerita Joro tu adalah latar saya. Alright. Kan? Di tempat dekat saya, dengan realiti hidup saya. Okey. Saya membacanya pada tahun 82 semasa saya mula sampai ke dalam bahasa. Novel pertama saya baca Joro. Dan saya terasa dekat dan watak-watak itu amat dekat dengan saya. Secara kebetulan. Okey, watak Mamat dan Minah, suami isteri dan anaknya nama Semah. Itu adalah nama mak saya, Semah, Minah dan Mamat. Abang Uwe baru tahu. Baru tahu ni. Watak tu dekat dengan saya dan ada penyakit lelah. Penyakit asma. Memang dekat. Dan watak Jali yang saya pegang itu adalah watak seorang kawan saya, pelarian daripada Thailand ke kampung saya. Dan kita syuting filem Joro adalah kampung arwah Jali itu sendiri. Jadi dia meninggalkan kesan yang banyak pada saya. Okey. Selain daripada way mengadaptasikan cerita itu amat akan saya terasa dari novel ke filem itu. Ada perbezaan yang nyata di situ kan, yang jelas dan yang lebih menguatkan lagi dari sudut visualnya. Anda bersama Uwe dan Sabri Yunos, Sofa Putih. Waktu ini kita bercakap soal elemen sastra dalam pembikinan filem. Dan bila pendekatan Uwe ingin mengangkat tema dan intinya itu, saya lihat cabarannya adalah di mana garis pemisah
sehingga orang mengatakan ini karya adaptasi ataupun memang pemikiran tulen Uwe? Mana? Sebab apabila tema besar tu saya rasa bentuk dia pun luas dan juga tampil dalam naskah-naskah lain. Jadi nak kaitkan Faulkner ke, orang kata oh ini orang lain pun buat tema. Jadi bagaimana keutuhan idea sendiri dan juga idea yang diadaptasi asal, atau terus saja detach kata ini memang cerita Uwe bukan diambil dari mana-mana? Bagaimana? Macam ni. Saya ulang tadi, segala karya, tidak ada karya yang asli. Tidak ada. Tidak ada dalam dunia ni, tidak ada. Dia mesti adalah kata generik, agak kotor sedikit, tapi adalah lanjutan apa sajalah kan. Jadi sebagai pembikin filem, saya hanya mencedok atau menggunakan semua elemen-elemen yang bergerak dalam di keliling saya sebagai bahan mentah. Saya nampak seorang perempuan, saya terangsang, saya mula menulis. Buku Almayer's Folly yang ditulis oleh Conrad adalah satu naskah yang Conrad, semasa Conrad nak pergi ke nak mudik di Tanjung Redap, dia ternampak seorang di dalam hutan tu kan, di tebing sungai tu, sekarang Kalimantan. Dia nampak seorang orang kulit putih berkain sarung dan ada berapa angsa. Jadi dia heran, siapa ni? Macam mana seorang kulit putih berada di sini? Dan kemudian dia menyelidik, nama dia Almayer. Almayer. Jadi dari situ saja dia terangsang membuat satu naskah tajuk dia Almayer's Folly hanya dengan nampak seorang dengan kewujudan seorang berdiri saja. Jadi bahan mentah Almayer's Conrad adalah pada satu tubuh. Bahan mentah saya adalah pada buku dia. Jadi dia telah fictionalizekan, memfiksikan hidup, memfiksikan Almayer ni kan. Jadi apa dosa saya kalau memfiksikan buku itu? Melanjutkan memfictionkan fiction. Memfictionkan fiction kan. Jadi tapi satu perkara saya tahu, saya harus hormat kepada beberapa faktor. Dia macam kalau kita buat apa saja, dia ada hukum akar dia kan, ada syariat dia kan, ada ketertiban, jadi berkarya pun begitu. Jadi saya tidak boleh hilang tentang buku itu, saya kena hormat tentang niat asalnya. Semangatnya. Dan visinya. Di mana dia harus bertembung atau tidak dengan visi saya. Atau niat saya akan bercabang lagi. Itu tak masalah. Itu persoalan yang lain. Sebagai contoh, kalau kita tengok buku The Last of Mohican, telah difilmkan banyak kali kan. Yang terakhir dibuat oleh Michael Mann, dan dia hanya ambil watak dan period saja. Cerita pun dia semua dia dah ubah. Ya, abang saya cuba dalam naskah pertama saya dalam telemovie Sanggul Beracun. Saya cuba mengangkat satu legenda yang berlaku di Kota Tinggi. Tetapi saya hanya ambil 3 line saja daripada cerita asal. Perempuan itu membunuh suami kerana nak kekal kecantikan. Dan bila saya baca cerita tentangnya banyak versi dan semuanya buruk dia, semuanya orang benci dia. Jadi saya berfikir, kenapa saya tak cari satu cerita ni versi yang orang simpati dengan dia. Lalu saya ambil yang tu saja, yang lain saya harus jadikan cerita saya. Ini menariknya kerana Abang Sabri ambil hanya 3 baris, tetapi masih mengatakan ini adaptasi daripada karya itu. Soalan saya kepada tuan-tuan berdua adalah, kalau tuan-tuan tidak menyebut ini adaptasi dari karya itu, apakah mungkin orang mengatakan sebenarnya ini diambil? Saya tak tahu sama ada itu masih lagi boleh dipanggil adaptasi ataupun ilham. Diilhamkan dari cerita tu. Saya tahu. Tapi masalahnya bukan permasalahan, saya rasa antara adaptasi dengan ilham tu dia tak jauh sangat bezanya. Diilhamkan cerita tu sekali bertindan di antara kedua Tapi kita yang tahu kan, tapi kita tak boleh bohong kan. Sebagai contoh, Kaki Bakar datangnya daripada satu cerpen Faulkner dan dirangsang oleh Sani Sudin, lagu dia. Lepas tu kalau tengok
filem Kaki Bakar ada potongan ayat yang dirangsang. Okey, macam ni ya. Saya menulis Kaki Bakar semasa bergaul, duduk dengan Sani Sudin dalam satu bilik selama 30 hari. Masa-masa membuat Perempuan Jalang, dan dia saya masuk bawa balik, dia bermainkan lagu-lagu Kopatasanya. Jadi saya terangsang oleh empat baris ayat dari filem dia, dari lagu dia. Sambil itu saya sedang memikirkan tentang satu cerpen yang saya baca 10 tahun dulu, 8 tahun dulu, masa-masa itu. Jadi saya gabungkan dua-dua tu, sebab dua-dua tu tentang maruah diri, tentang maruah. Jadi dia menyatu kan. Jadi saya ambil naskah yang ditulis oleh William Faulkner yang berlatarkan Mississippi, United States Amerika, tapi kemudian saya bawa dia ke Malaysia. Jadi bila siap filem tu, saya tayangkan kat New York. Tidak ada orang yang tahu itu satu adaptasi. Tapi saya tahu kan. Saya dah cukup berbohong dah. Itu tak boleh lagi bohong lagi kan. Sebab kerja saya dah berbohong kan. Cukup tulus ya, berbohong pun kita perakukan. Pembikin saya ni saya beritahu, saya rasa lah pencerita yang bagus semua pembohong. Dan semua pendusta. Dan saya lah yang paling tersinggung dengan kenyataan itu. Siapa pencerita yang bagus, dia wajib berbohong. Abang Sabri, pembohong juga ya? Saya percaya, sebab saya banyak dalam dunia komedi kan. Dunia komedi juga dunia bohong kan. Dunia bohong semata-mata. Jadi pencerita adalah bohong, dan inilah pembohong-pembohong yang dapat pahala. Pembohong yang menunjukkan kebenaran. Dapat pahala. Dan orang akan marah kalau dia berkata benar. Okey, baik. Jadi anda bersama dua orang pembohong sekarang ini dalam Sofa Putih. Kita bercakap tentang perkara-perkara yang bohong saja untuk mencari kebenaran. Sangat ironis sekali. Kita berbohong untuk mencari perkara yang benar. Silakan kalau anda ada persoalan boleh bertanyakan, maju ke mikrofon yang disediakan ini. Ambil contohlah kan. Tiara Jacqueline Puteri Gunung Ledang. Bohong lah kan. Tiara lah kan. Bohongnya mana? Cantiknya, wataknya? Dia bukan Puteri Gunung Ledang. Betul, okey. Khalid Saleh, Muhammad. Bohong lah. Khalid Saleh lah. Sabri Yunus sebagai Jali. Sabri Yunus adalah Jali. Itu juga satu pembohongan. Bohong, semua bohong. Kerja pembikin filem adalah kerja membohong. Rupanya selama hari ni Abang Sabri membohongi kami. Memang kerja itu saya kata tadi. Kita berbohong dan orang tak marah, itu pahala. yang berdosanya bila bohong orang percaya dan marah. Orang sakit hati. Dan pembohongan kita ni tetap orang tak percaya. Jadi kalian berdua boleh menjadi ahli politik yang baik. Ini antara orang yang namanya naik tapi tak turun-turun namanya untuk PR. Saya mengatakan great writers are liars, bukan saya cakap. Hemingway cakap. Okey. Itu dia penangan anda. Tengok. Jadi sekarang ni daripada 2 tambah seorang lagi lah. Silakan anda boleh bertanya soalan kepada dua tokoh ini. Kita bersama Uwe dan juga Sabri Yunus bercakap tentang elemen sastra dalam pembikinan filem, dan mereka masing-masing sudah pun menangani bahan-bahan yang berkait untuk dijadikan, diadaptasikan. Soalan saya kembali kepada Abang Uwe dan juga Abang Sabri, apabila kita melakukan dekonstruksi terhadap karya itu ya, dan Abang Uwe menyebutkan bahawa memberikan penafsiran, cuba mengekalkan niat, kemudian semangat yang ada di situ. Tidakkah itu juga datangnya dari persepsi Uwe dan bukannya dari penulis itu? Mungkin penafsiran kita itu tidak sejajar. Jadi yang kita gambarkan itu adalah sebenarnya akhirnya cerita kita, bukan adaptasi pun. Wah, akhirnya solat kita kan khusyuk kan kita punya kan. Gitu kan. Semudah itu dia. Kan. Khusyuk kan kita kongsi, tapi kita yang punya engkau sebanyak mana, tetap menuju ke situ kan, menuju ke kesyukan tu. Kalau sebuah karya tidak ada pemikiran penulis ataupun pengkarya filem tu, itu malang tu. Dia harus ada. Dia ada nilai itu. Dia meletakkannya. Itu yang tadi. Kalau dari satu pengkarya yang bagus, pengkarya yang lebih mediocre, lebih kurang, ataupun pengkarya yang tak bagus dia pinjam tau. Pengkarya yang hebat dia curi. Itu Bill Gates pun cakap benda yang sama. Bill Gates juga cakap benda yang sama. Yang hebat dia kata
good people good people invent, great people copy. Itu Bill Gates yang kata. Not copy, curi. Pasal Kalau dia kreatif, bila dia curi, dia kena sorok. Itu timbul kreativiti tu. Dia kena sorok yang mana tu. Kerana itu kita warnakan sofa ini pun. Kalau orang yang tak bagus dia pinjam je, dia pinjam. Hanya aku ambil dia ni lah. Okey. Hanya ini ya, kan? Nak kena sorok tu. Apa Sabri? Untuk kreativiti. Penafsiran terhadap karya itu bebas kan? Kadang-kadang dia sebut A, tapi suka hati aku nak tafsirkan Z. Tapi kita masih kata, oh ini adaptasi. Bagaimana? Okay. Saya masih percaya bila adaptasi ni ada berapa peratusan yang kita intinya supaya kita tak lari jauh. Ada peratusan yang boleh kita larikan. Kalau kita lari habis itu mungkin dipanggil ciplak dan sebagainya pula kan. Dan dan ada penahaman-penahaman yang dibenarkan dalam adaptasi. Contohnya saya buat karya Anwar Ridwan, Harita Sudirman. Dua watak anaknya dalam novel itu hilang dan tak muncul-muncul. Tetapi dalam sebuah novel, orang baca dan orang tak terasa benda tu sebab dia isikan dengan lain di hujung tu. Tapi bila kita visualkan dalam sebuah telefilm sebagainya, watak itu kalau hilang, dia menjadi timbul persoalan pada orang, ke mana watak ni, kenapa ditiadakan begitu saja. Jadi saya memunculkan semula dua watak itu. Dan apabila Dr. Anwar Ridwan menonton, dia kata ini satu perkara yang dia terlupa. Mungkin dia kata masa tu dia muda sangat menulis ni. Okey. Okey. Alasan bagus, lupa ni memang hebat kan. Bila lupa ni adalah martabat yang paling tinggi lah. Engkau tak lupa tak sengaja, tak berdosa. Kau minum lah. Ramadan, lupa batal puasa kan. Hebat. Dia kata barangkali dia terlalu muda. It's a good excuse. Ataupun dia tak fikir satu hari benda tu divisualkan. Okey. Kerana dia jadi gitu ya. Jadi dia terlepas pandang yang watak tu hilang begitu saja. Dalam sebuah novel mungkin tak ada masalah tu. Okay. Saya nak tambah, ciplak, anda membuat pelakon ciplak bila anda tidak mengambil dari tradisi. Sekejap. Ia ciplak jika tidak diambil daripada tradisi. Penat juga saya nak fikir. Mesti ada tradisi, mesti ada elemen tradisi di situ. Silakan kalau anda ingin bertanya soalan, boleh manfaatkan ruang ini. Kita ada sekitar 10 minit lagi berbaki untuk sofa putih ini bersama dua tetamu, Sabri Yunus dan juga Uwe. Boleh maju soalan di sana, melayakkan anda untuk dapat potongan harga lagi 20%. Hari ini kita bercakap soal elemen sastra dalam filem, dan kedua-dua tokoh ini sudah punya pengalaman mereka sendiri di dalam menangani naskah yang difilmkan, dipentaskan, diadaptasikan. Okey, dalam pengkaryaan ya Abang Sabri, kita ada banyak pilihan. Tadi Abang Uwe sudah menyebutkan, sudah tentulah nak buat adaptasi ataupun kita akan melihat elemen-elemen yang mungkin dekat, yang Abang Uwe tadi kata melihat persekelilingan dan dia tampilkan dalam bentuk penceritaan yang kemudiannya menjadi milik kita. Kalau Abang Sabri ada satu karya yang rasanya dah baca, rasanya aku nak cuba adaptasikan ya, tapi belum dibuat ataupun kemudiannya ditinggalkan disebabkan oleh kekangan-kekangan tertentu, kalau ada boleh kita kongsikan kenapa tak jadi buat ataupun belum dibuat? Ada tak? Karya apa? Okay, belum ada, sebenarnya belum ada lagi tu. Okey, belum ada. Belum ada terfikir mana-mana. Selepas saya mengerjakan yang itu hari itu, saya masih lagi terasa beratnya kerja-kerja ni kan. Susah kerja. Susah, tapi dia menarik. Cuma saya berpandangan dengan Wei, setiap pekarya baru macam penulis, walaupun dia daripada bahan mentah yang lain, daripada bahan lain, tetapi dia harus ada gagasan dia sendiri yang nak diletakkan, nak disampaikan. Jadi kemungkinan daripada yang sedia ada satu timbul pemikiran baru yang nak disampaikan. Jadi inilah yang dikatakan kita akan meletak kerja kita atau karya kita berlaku situ. Kita tidak mengubahkan persoalan sekeliling, tapi kita meletak pemikiran yang lain saja. Pernah kita cuba adaptasikan bahan yang sifatnya komedi yang syarat dan berjaya? Boleh kita tampilkan satu contoh pada petang ni? Ada? Kalau karya itu komedi sifatnya, lucu, sangat menggeletik dan kemudian diadaptasikan dan berjaya, selain daripada Raja Lawak, naskah itu. Tapi naskah itu memang ditulis untuk pementasan, bukan? Apakah ada satu naskah? Tak ada, tak pernah. Sebab saya lihat macam Kaki Bakar, bahkan Hanyut juga, tema yang dibawakan agak deep. Ada begitu. Pernah dicadangkan oleh saya saya lupa tajuk dia. Kalau saya lupa novel penulisnya sendiri yang cadangkan. Dia kata dia sedang menulis novel dia kepada skrip filem. Malim Ghazali fikir
Oh. Saya lupa bertajuk. Dia kata memang karya dia tu agak humor, dan dia nak jadikan karya filem yang komedi. Tapi setakat ini belum ada. Abang Uwe pernah menemui karya humor yang diadaptasi dan berjaya? Banyak. Banyak. Okey. Ya, banyak. Ya, pada saya setiap semua perkara boleh diadaptasikan. Okey. Kalau dia kuat kan, kalau dia ada pegangan dia, ada gagasan dia harus boleh kan, sebab dia segalanya adaptasi ini kan segalanya diizinkan sebenarnya. Tapi sambil itu bila saya beritahu begitu kan, anda masih faham dalam ayat tu ada konotasi atau intertext sebagai consequences. Jadi kita kena jaga tu. Walaupun saya beritahu segalanya diizinkan, tapi ada kesan, ada consequences. Jadi anda itu masih harus ada. Soalan yang saya tanya, balik saya teringat, mungkin Ladin boleh ingat, Sani Sudin boleh ingat, satu ketika dulu banyak sekali naskah daripada cerita sejarah kita, Hang Tuah, cerita Hang Jebat, ditulis semula ke teater dalam bentuk komedi. Saya masih ingat lagi. Saya dah pernah berlakon. Saya pernah tonton walaupun Aziz dan Osman di artinya adaptasi memindahkan tadi daripada sebuah cerita besar, cerita yang amat serius kepada sebuah komedi. Pun pernah berlaku. Bentuk adaptasi seperti itu ya. Tapi soalan saya kepada Abang Sabri, saya nak majukan kepada Abang Uwe. Pernah ada Jebat Hatta Azad Khan. Hatta buat Jebat Soalan saya kepada Abang Sabri tadi kepada Abang Uwe, pernahkah ada naskah yang cuba ditangani tapi disebabkan oleh kekangan tertentu ditinggalkan disebabkan oleh Uwe mungkin ada. Sebab saya pun baru sangat dalam ni adaptasi. Abang Uwe bagaimana? Ada? Kalau ada, apa naskahnya dan sebab apa ianya ditinggalkan? Apa kekangannya? Ditinggalkan selalunya saya meninggalkan satu projek tu kerana saya sebab dalam konteks filem kan, sebab tak ada kewangan kan. Jadi pada saya kalau kerja satu sia-sia lah kalau saya buat tapi tak jadi filem kan. Di mana banyak pun sebenarnya filem saya tak dalam otak tak dibuat kan. Banyak yang ditinggalkan kerana kekangan, utamanya keuangan. Itu kekangan kerana kemalasan. Kerana kadang kan kadang tak terang, kononnya malas lah selalunya, malas kan, kadang tak kuasa. tak kuasa nak tengok buku pun dah kuasa. Istilah-istilah yang menarik pada hari ini. Kita bercakap soal membohong yang boleh. Okey, Cik silakan. Saya nak tanya soalan. Kalau kita adaptasi kan, patut tak penulis pengarang campur tangan? Sebab dalam banyak hal, banyak keadaan sekarang ni banyak berlaku begitu. Kalau kita lihat. Dan sebab itu jangan declare. Tak boleh juga kalau hari-hari tak seorang seniman tu, dah dia tahu siapa penulisnya. Patut tak ada macam Langit Petang, Pak Samad sendiri pernah melahirkan kekecewaan apabila dia adaptasi ke filem. Jadi bagaimana? Wajarkah campur tangan? Pada saya penulis novel atau cerpen tu kerja dia dah selesai dah. Jangan kacau dah. Jangan kacau dia dah habis dah. Jadi ini sebagai contoh, kalau saya ambil contoh kan, satu naskah yang saya hampir di pelawa membuat adalah buku Salina. Setelah saya baca, dulu saya baca, saya sangat sama saya di sini. Tak ada, Pak Samad. Kadang-kadang ada, tapi tidak sekarang. Dia sibuk sama Pak. Tak apa, dia sibuk membersihkan benda. Jadi saya cakap ni dengan penuh kasih Jadi saya di Pelawa dia membuat naskah tu. Jadi dulu semasa saya kecil saya baca, saya sangat terpesona dengan banyaknya kata-kata dalam buku tu kan. Buku tu tebal kan, banyaknya kata-kata, ayat-ayat banyak. Jadi saya seronok baca. Kemudian bila dissolve ke 20 tahun kemudian saya baca, saya ada masalah buku tu. Apa masalahnya? Saya jumpa tersebut, saya cakap anda semasa itu terlalu muda untuk membuat tentang alam ni, saya cakap. Jadi terlalu romantis ya. And I tell you, ia tidak sepatutnya seromantis itu. Anda tidak tahu alam itu, saya. Sepatutnya lebih vulgar. Sebab dia tiga martabat perempuan kan. Pelayan, penari dan pelacur. Dan Salina bawah tu kan. Jadi alam dia agak edgy sedikit.
Jadi dia tanya saya kat Pak Samad mesti masa tu dia Pak Samad mesti umur 20-an masih menulis kan. Jadi dia belum ada pengalaman. Saya kat masa saya tanya dia 20-an dia kat betul dia. Dia berborak. Tapi apa yang saya dapat baca buku tu, bila saya baca buku tu saya hanya minat ujung saja. Yang depan tu saya tak minat. Saya minat semasa Salina hentak Fakar sebenarnya. Fakar. Dia hentaknya Fakar, dalam buku tu dia mati kan, tapi pada saya kalau saya buat Salina saya nak ambil ujung tu sambung kemudian. Di mana Fakar hidup lagi tapi lumpuh. Dan Jepun keluar dan dia terpaksa bawa balik kampung bersama Fakar, dia kena tanggung Fakar. Itu saya nak, itu Salina saya kata. Ya. Datuk Johan Jaafar pernah buat Langit Petang selepas 12 tahun. Okay. Jadi saya rasa ini macam Langit Petang selepas 12. Jadi persoalan Langit Petang dan Langit Petang ditinggalkan terus, dia bawa 12 tahun kemudian apa berlaku pada watak-watak tu. Tapi Fakar hidup. Fakar lumpuh. Fakar mati pucuk. Salah macam kan dia. Itu sudah jadi cerita Uwe sudah. Jadi bintang 3 masuk ya, jadi saya jadi antara lain maksudnya dari muka surat 1 dari ke muka surat 370 tu tak guna bagi saya kan. Okey. Yang ujung itu saja yang menarik. Jadi kenakal awak. Jadi saya jumpa Sanon pula. Okey. Ranjang Sembilan Jalan. Saya tak suka buku ni saya. Kenapa anda zalim dia? Hidup anda hukum satu keluarga ya. Lepas banjir. Pula kena sepit. Kena ini. Jadi penulis ni dia kejam fatalistik hidup dengan hidup dia. Sangat fatalistik ya. Jadi hidup tak ada relief ke Encik Sanon dia. Jadi this kind of book is not balanced je. Okey. Jadi masalah lagi. Jadi dua sebab saya abandon tadi Okay. ni Soalan tadi tu. Soalan kenapa tadi saya tinggalkan kan. Itu saya kata rancangan ini tidak ada bentuk. Kalau abang Wak Khalid tiba-tiba nak projek tadi. Abang Wiwi, kalau abang Wak Khalid nak jawab soalan 2 hari lepas pun boleh. Tak ada masalah. Saya melanjutkan apa dia saya. Okay, itu sebab perbincangan yang di luar kotak itu dibawa masuk ke dalam kotak yang lain. Abang Sabri pernah mendekati teks kemudian tak bersetuju selepas beberapa tahun macam pengalaman Uwe? Baca naskah itu selepas beberapa tahun rasa macam tak bersetuju pula dengan berubah pandangan. Penggal yang lain belum lagi sebab sebenarnya tak banyak saya membanding dengan Wei banyak baca kan. Wei mungkin berjumpa benda yang tak setuju beberapa tahun kemudian. Jadi saya tak lagi. Saya setakat ni tak setuju dari awal. Baca muka pertama saya dah tak setuju. Betul. Belum lagi. Kejujuran yang tidak dibohongi. Tapi saya setuju dengan Wei. Tugas penulis habis kat situ tu saya setuju. Kalau saya ambil contoh seorang pelukis kan. Dia dah lukis kan, dia dah tampal kat pameran kan. Jadi itulah dia. Jadi orang datang nak cakap apa pun tak siapa tu, itu dah hak orang kan. Sepatutnya begitulah sikap kerana ia merupakan naskah yang sudah saya teringat waktu menemu bual SM Zakir misalnya dan saya diminta mengulas dan saya minta ampun banyak-banyak dengan dia. Dia kata tak apa, itu hak pembaca sebab kerja dia sudah selesai. Jadi kebanyakan ramai yang mengambil sikap sebegitu kan. Maknanya mungkin dia siap. Ya. Pembaca, anda baca satu buku ni, satu naskah ni, 3 pembaca, 3 akan lain. 3 adaptasi yang berbeza. Adaptasi. Jadi itu saya kata tadi, saya sebagai pembikin filem, saya bermula dengan sebagai pembaca. Jadi fungsi saya pembaca yang menggunakan gambar untuk berceritakan balik. Itu saja. Jadi anda kalau tidak anda menghafal lah. Saya kerja saya bukan menghafal, marah awak mikrok dia. Bersama Uwe dan Sabri Yunus, silakan kalau ada soalan ataupun ingin memajukan pandangan balas. Rahimidin pun ada di sini. Nak mentera ke? Sila. Nak mentera sikit. Boleh manfaatkan ruang ini. Kita ada sekitar 2-3 minit lagi berbaki sebelum usai sofa putih. Oh ya ke? Saya naik motor ni, jangan hujan. Saya nak bergegas selepas ini. Jadi bersama Uwe dan juga Abang Sabri, kalau ada selain dari Uwe, siapa lagi yang mungkin Abang Sabri rasa punya wibawa lah untuk membawa tema inti sekuat mungkin? Abang Sabri sini pengalaman. Saya tidak ada pengalaman itu, jadi saya tidak boleh menilai. Saya tak boleh nak bohong benda yang saya tak ada bahan nak bohong. Saya rasa Yusuf Aslam.
Sekarang ni pun ramai dah orang mengangkat novel kan. Tak kira pengarah mana-mana, semua kata-katanya sekarang ni mengangkat daripada karya-karya yang dah ada. Jadi dah ramai dah. Tak tahu atas kesedaran apa kita tak pasti, tapi ramai orang mulakan benda macam ni. Daripada dulu lagi pun ada, tapi ada soalnya berjaya atau tidak, soalan tu satu soalan lain lah. Tapi saya rasa ramai orang yang sedang mengerjakan karya novel kepada filem ni. Sedang nak mengadaptasikan naskah Tun Fatimah sebenarnya. Okey. Tajuk dia Timah ya. Tajuk dia Timah. Tun dia. Jadi versi saya tentang dia kan, seorang wanita Melayu yang dibunuh segala keluarga dia, kemudian kahwin dengan raja. Lepas tu dia berjuang untuk negara. Kononnya ikut sejarah Melayu kerana dia sayang raja. Mana boleh. Tak percaya saya. Tak percaya. Dia suicidal dah. Itu penafsiran Uwe. Jadi rahsia saya, rahsia pula. Saya nak offer nak berlakon lah. Versi saya tentang Tun Fatimah ni lain, itulah dia. Okay. Saya tertarik Uwe punya adaptasi Wangi Jadi Saksi. Daripada situ saya terus terang saya katakan antara naskah-naskah teater yang adaptasi cerita sejarah daripada sejarah diangkat dengan baik, Wangi Jadi Saksi oleh Uwe. Jadi situ itu sebenarnya yang merangsang saya menulis karya pertama saya, skrip pertama saya untuk Sanggul Beracun. Saya mengambilkan konsep itu sebenarnya. Konsep satu peristiwa tapi letakkan gagasan baru, pemikiran kita dalam tu. Berdasarkan apa yang Uwe telah buat dalam Wangi Jadi Saksi. Itu sebenarnya. Tahap kepuasan tuan-tuan berdua kalau diberi markah 100 markah penuh terhadap karya sastra dalam konteks tempatan ini, berapa daripada 100 markah yang Abang Uwe ingin beri? Tempatan, elemen sastra dalam karya tempatan, berapa peratus? Buku atau apa saja dalam konteks elemen sastra dalam filem kita di Malaysia. Markah penuhnya 100. Berapa yang Abang Uwe akan berikan? Kalau saya dah puas, saya rasa saya dah berhenti membaca. Okey. Saya kalau saya dah bila saya dah puas makan, saya berhenti makan. Okey. Jadi tak ada markah yang nak diberikan. Masih lapar. Saya rasa besok ada buku nak baca. Okey. Abang Sabri. Saya akan ulang baca Melayu akan hilang di dunia. Melayu akan hilang, akan diulang baca. Kalau Uwe tak letakkan berapa peratus kan, siapalah saya nak letak ya. Wah. Ia boleh dijawab secara humorous. Tak ada masalah. Nanti kita tunggu jawapannya dalam edisi Karut Komedia X2. Nanti bersama dua panelis ini kita berikan tepukan kepada kedua-dua panelis Uwe dan Sabri Yunus, dan jangan lupa untuk bersama besok pukul 12 di sini.